Assalamualaikum murid-murid, apa khabar? Jom kita belajar bahasa Melayu bersama-sama. Pada hari ini kita akan belajar dalam unit 11 iaitu kesenian dihargai dengan tajuk uniknya rumah kutai. Dan pada akhir pembelajaran ini, pada akhir PDPC, cikgu berharap murid-murid dapat melengkapkan dialog dengan rangkai kata yang diberi dengan betul. Baiklah murid-murid, sekarang keluarkan buku teks Bahasa Melayu Jilid 1. Kemudian buka muka surat 69. Okey, ini adalah petikan daripada halaman 69 dan cikgu fokuskan bahagian atas yang dahulu. Okey, kita bacakan tajuk bersama-sama. Okey, tajuknya adalah Uniknya Rumah Kutai. Okey, unik ni maksudnya lain daripada yang lain lah. Ada keistimewaannya. Okey, ini gambar ini adalah rumah kutai. Pernah tak murid-murid melihat rumah kutai? Ini dalam buku teks kamu ada ya. Tapi tak berapa jelas. Jadi cikgu cari gambar yang lain. Okey, ini salah satu daripada contoh rumah kutai. Okey, kita baca dulu dalam info ini. Rumah kutai ialah rumah tradisional Melayu di Perak. Rumah ini banyak terdapat di daerah Kuala Kangsar, Perak Tengah dan Hilir Perak. Baik, ini adalah rumah tradisional Melayu di negeri Perak. Okey. Baik, mari kita baca maklumat-maklumat yang lain. Kita dah bersedia murid-murid baca bersama-sama cikgu ya. Rumah kutai diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh. Okey, murid-murid lihat di sini gambar ini rumah kutai diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada buluh. Okay. Ini contoh anyaman buluh lah. Okay, yang dibuat dinding. Okay, yang kedua, bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia yang dianyam dengan cantiknya. Okay, lihat pada bumbungnya. Ini bukan bumbung genting ya. Ini adalah atap rumbia. Okay, atap rumbia di sini cikgu ada contoh. Okay, ini adalah atap rumbia. Atap rumbia ini dianyam kemudian dijadikan bumbung. Okay. Seterusnya, yang ketiga, rumah ini bertiang tinggi. Okay. Lihat tiang pada rumah kutai tinggi. Okay, yang tegak ini adalah tiang. Kenapa tiangnya tinggi? Ada sebabnya. Sebab rumah tradisional Perak ini kebanyakannya terdapat di daerah Kuala Kangsar, Perak Tengah dan Hilir Perak. Kawasan-kawasan ini merupakan kawasan yang berhampiran dengan sungai. Jadi biasanya kalau hujan lebat, sungai tadi airnya akan melimpah dan akan berlaku banjir. Jadi sebab itulah tiang rumah kutai ini tinggi ya. Baiklah. Kita lihat pula pada petikan yang di bawah gambar rumah kutai itu. Ini ada dialog ya di antara 3 orang rakan iaitu Yahya bersama 2 orang rakannya. Mereka berbual tentang rumah kutai. Okey, mari kita baca yang pertama. Kawan-kawan, ini rumah apa? Okey, Yahya bertanya pada kawan-kawannya. Okey. Kemudian rakannya menjawab, ini rumah kutai. Okay. Dan seterusnya, mengapakah rumah ini diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh? Okey, apa sebab daripada rumah ini diperbuat daripada kayu dan dindingnya pula anyaman buluh? Okey, apa jawapan yang diberi oleh rakan Yahya? Kita bacakan di sebelah sini ya. Pada pendapat saya, rumah itu diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh kerana bahan itu mudah diperoleh di Perak. Maksudnya di negeri Perak ni banyak kayu dan banyak pokok-pokok buluh. Jadi bahan-bahan tersebut digunakan untuk membuat rumah. Okay? Dan seterusnya, yang ini kamu perlu lengkapkan. Ada dialog ni yang tak lengkap ya. Jadi kita baca yang ni dulu.
bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia. Oleh itu, suasana di dalam rumah akan apa? Bumbungnya daripada atap daun rumbia. Atap daun rumbia tadi cikgu dah tunjuk kan? Kalau daripada daun, biasanya rumah tersebut dia akan rasa apa? Dia akan rasa nyaman dan selesa. Okey, rasa sejuk, rasa nyaman. Okey. Berbanding pada bumbung macam rumah kita sekarang ni rasanya panas kan? Sebab tu rumah kita ada kipas angin dan penghawa dingin. Okey. Baik, yang seterusnya, soalan daripada rakan Yahya yang ni, apakah sebab rumah ini bertiang tinggi, Yahya? Dia tanya Yahya, kenapa rumah ni tiangnya tinggi? Okey, apa jawapan yang diberikan oleh Yahya? Okay, pada pendapat saya, rumah ini bertiang tinggi. Sebab apa? Tadi cikgu dah ceritakan, rumah kutai ini banyak terdapat di kawasan yang berhampiran dengan sungai. Jadi rumah ini bertiang tinggi supaya jika berlaku banjir akan selamatlah. Betul tak? Jadi kita boleh isikan dekat sini. Pada pendapat saya, rumah ini bertiang tinggi supaya selamat jika berlaku banjir. Okey, murid-murid? Faham tak? Baiklah, sekarang kita akan lihat pula latihan di dalam buku aktiviti pada muka surat 77. Baik, murid-murid boleh ambil buku aktiviti dan sediakan alat tulis untuk kita sama-sama melengkapkan latihan yang diberi. Baiklah murid-murid, ini adalah petikan daripada buku aktiviti Bahasa Melayu pada muka surat 77. Baik, murid-murid keluarkan buku aktiviti dan buka pada muka surat 77. Okey, bersedia dengan alat tulis. Cikgu akan bimbing kita melengkapkan petikan dialog. Okey. Baik, bacakan arahannya dahulu. Lengkapkan dialog, kemudian tuturkannya. Okey, murid-murid perlu melengkapkan dialog. Di bawah ni ada yang tidak lengkap. Kemudian dah siap, murid-murid perlu bacanya semula ya. Okey, tajuknya di sini rumah panjang. Okey. Baik, di sini cikgu sediakan gambar tentang rumah panjang supaya kamu nampak lebih jelas. Okey, ini adalah rumah panjang ya. Kemudian di sini gambar yang kedua menunjukkan ruang tamu dia lah yang panjang dan luas. Okey, gambar yang ketiga ni menunjukkan penghuni ataupun keluarga yang tinggal di dalam rumah panjang ini. Baik, sekarang mari kita bacakan rangkai kata dan perkataan yang diberi di sini ya. Okey, bacakan murid-murid. Luas dan panjang. Okey, kemudian selesa. Okey, ini ada kaitan ya. Luas dan panjang ini adalah merujuk kepada ruang tamu rumah panjang yang kamu nampak di sini kan. Luas dan panjang. Jadi mereka dapat hidup dengan selesa. Jadi penghuni-penghuninya akan berasa selesa. Okey, yang seterusnya beratap daun rumbia. Okey, atap ni menunjukkan bumbung ni lah. Bumbung rumah panjang menggunakan daun rumbia. Jadi di sini ada perkataan yang seterusnya, udara nyaman. Ini pun ada kaitan dengan bumbung ni lah. Okey. Daun rumbia ni akan menjadikan suasana di dalam rumah panjang ni rasa nyaman. Okey. Yang seterusnya, berkongsi ruang tamu. Gambar yang ketiga ni nampak tak, ramai-ramai mereka duduk dalam satu ruang tamu. Okey. Kemudian yang seterusnya hubungan mesra. Okey. Apabila mereka berkongsi ruang tamu, nampak tak di sini wajah-wajah dekat sini semuanya gembira, seronok. Maksudnya mereka mempunyai hubungan yang baik, hubungan yang mesra. Baik, seterusnya mempunyai tuai rumah. Rumah panjang dia ada ketua rumah. Okey, tuai rumah ni maksudnya ketua. Okey, kenapa perlu ketua? Sebab untuk menjamin kehidupan lebih tenteram. Okey, supaya kehidupan mereka tenteram. Okey. Baik, sekarang
Cikgu akan bantu kamu untuk melengkapkan, mungkin dalam 2 sajalah. Yang lagi 3 ni cikgu nak murid-murid jawab sendiri ya. Okey. Baik, sekarang mari kita sama-sama belajar bagaimana kita nak melengkapkan petikan dialog ini. Okey, ada 2 orang yang sedang bercakap di sini, Bidin dan Saloh. Okey, kita baca bersama-sama. Selamat sejahtera, Saloh. Luas dan panjangnya rumah kamu ini. Mengapakah rumah ini luas dan panjang? Okey, apa jawapan Saloh? Rumah ini luas dan panjang supaya penghuninya apa? Tadi cikgu dah terangkan luas dan panjang ni supaya penghuninya berasa selesa. Jadi kat sini kamu tambahlah perkataan sendiri. Berasa dan tuliskan yang seterusnya berasa apa? Selesa. Berasa selesa. Okey, seterusnya pada pendapat kamu, mengapakah rumah ini beratap daun rumbia? Jadi Bidin menjawab, pada pendapat saya, rumah ini beratap daun rumbia. Apa? Ditanya mengapa. Jadi kat sini dia kena ada perkataan yang menunjukkan sebabnya lah. Jadi cikgu cadangkan boleh letak perkataan supaya ataupun kerana. Jadi kenapa perlu rumah panjang ini beratap daun rumbia? Di sini ada jawapan yang ada kaitan dia. Supaya udara nyaman. Jadi kamu boleh tulis di sini supaya udara nyaman ataupun supaya udara di dalam rumah panjang itu nyaman. Okey, faham tak? Murid-murid bacakan, kemudian tengok pada rangkai kata yang diberi dan lengkapkan. Dan murid-murid boleh tambah dengan perkataan sendiri ya. Kemudian apabila murid-murid telah siap, bacakan semula dialog ini. Okey? Baiklah, untuk yang terakhir sekali di sini cikgu senaraikan 6 kosakata yang murid-murid boleh salin. Bacakan dulu kemudian salin di dalam buku kosakata ya. Okey, yang pertama kita baca bersama-sama. Rumah kutai. Yang kedua, daun rumbia. Yang ketiga, tiang tinggi. Yang keempat, rumah panjang. Yang kelima, tuai rumah. Dan yang keenam, udara nyaman. Baiklah, murid-murid salin di dalam buku kosakata ya. Okey, sampai di sini sahaja. Semoga murid-murid faham ya dengan apa yang kita belajar hari ini. Okey, terima kasih. Bye.